ini. Okey, lepas tu sharing. Kadang-kadang terlupa juga ya. Raya tu. Semula ya. Raya. Okey, so tadi saya kata pertamanya untuk kita berkongsi ni kita menggunakan beberapa bahan sokongan ya. Yang pertamanya ialah yang ni Quran Corpus. Tengok kat atas ni Quran Corpus Quran.com ni website ya, dia bukannya aplikasi, tak payah install. So di sinilah yang kita lihat senarai-senarai kalimah-kalimah di dalam ayat yang berkaitan dengan kalimah yang dibangunkan daripada qaf, waw dan lam ya, yang kita telah kongsikan dulu ya. Habis muka pertama dia ada dua muka ni. Tengok bawah ni, muka 1, muka 2 ya. Ini imbas saja ya. So kita menggunakan untuk membantu pembelajaran kita ni, kita menggunakan kaedah learning Quran the digital way ya, sebab macam tuan-tuan jauh ya, tak berjumpa pemuka kita ya, tapi kita boleh belajar. Dan pembelajaran tu kita boleh kemaskan dengan banyak bahan yang kita boleh guna pakai ya. Okey, Quran Corpus.com dia ni memberi penjelasan kepada kalimah-kalimah yang digunakan dalam ayat Al-Quran tu secara detail ya, yang berbanding dengan kita juga menggunakan Quran.com ni. Quran.com ni dia tidak memberi penjelasan kepada kalimah-kalimah secara detail, tetapi rujukan kita dalam penulisan dan ejaan-ejaan kalimah Quran secara Rusam Osmani, kita boleh pakai dia ni. Ya, kita rujuk kepada yang ni. Kalau kita tak sure macam mana penulisan dan ejaannya, kita rujuk kepada Quran.com ni ya. Dan Quran.com ni, kalau kita biasa kita akan boleh mencari ayat-ayat yang tertentu. Kalau kita nak terus kepada cari ayat, di mana kita guna feature dia, gunakan yang atas ni, yang ada gambar kanta ni. Tekan di sini dan type saja ya. Type saja kat search ni ayat apa yang kita nak cari ya. Macam mana cara menaiknya? Tekan type nombor surah dan nombor ayat. Sebagai contoh, kalau kita nak mencari ayat yang terpanjang sekali tu di dalam Al-Quran tu, surah yang kedua ayat 282 ya. Colon letak 282. Tu ya. So dia akan prompt kita sini ya. Dan kita tekan di situ, so dia bawa kita terus kepada ayat 282 ya. So yang kita lihat di atas ni ayat 282 ni, ya ayyuhallazina amanu. So dia terus bawa ke mana? Ke mana saja ayat-ayat yang kita nak bincangkan ya. Itu tetapi dia sini dia tidak ada detail. Ya, so detail mana kita akan gunakan yang ni tadi ya. Di sini sebagai contoh, kalau kita ambil mana-mana ayat tu, kita akan lihat ya penerangan kepada kalimah tu secara lebih terperinci ya. Di sini al-qaula ni diterangkan jenis dia apa? Isim mansub. Tengok situ ya. Al-qaula isim mansub, sebelah kanan tu diterangkan dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil accusative masculine verbal noun. Verbal noun tu maknanya isim masdar. Ya. So kalau kita biasa dengan ni, insya-Allah dia dapat banyak membantu kita ya. Kalau tak nak bahasa Inggeris, kita right click je mouse ni, ya, right click dia akan keluar senarai ni. Okey, tekan di translate to Malay. Ya, dia akan tukarlah. Ya. Accusative tu maknanya mansub. Ya. Kata nama verbal tu ialah bahasa masdar. Masculine tu dia punya gender dia iaitu muzakkar. So daripada sini kita boleh mengenal kalimah ni, daripada sini kita boleh mengenal ya. Dan kedudukannya di dalam ayat tu dia juga diberikan kepada kita, inilah ayat ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimah yang hendak kita bincangkan ya. So banyak lagi daripada korpus ni kita boleh lihat
ya penerangannya secara terperinci. Ya. Kalau kita nak tengok keseluruhan kalimah-kalimah di dalam ayat ni, penerangan dia kita pergi ke mana? Dalam paparan ni kita pergi kepada yang atas ni, perkataan demi perkataan. Di sini ya. Untuk ayat ini 39, 18, 3 ni, kalau kita tekan perkataan demi, so dia akan senaraikan semua perkataan tu, ya, nampak daripada atas ni, bersama dengan penerangan dia sekali kepada setiap kalimah tu. So inilah yang banyak membantu kita untuk mengenal kalimah-kalimah ya Al-Quran tu berserta dengan maknanya. Jadi nanti kita mengenal dan boleh menterjemahkan kalimah-kalimah dan juga ayat-ayat itu. InsyaAllah itulah tujuannya kita mengadakan program ni ya, iaitu membaca, kita kenal kalimah, kita boleh menterjemah dan kita boleh memahami ayat tu walaupun kita tidak melihat terjemahan. Ya, kita nak buat pendekatan ya daripada kaedah yang lama yang mana kita bergantung kepada terjemahan ya. Membaca terjemahan bukannya Al-Quran ya, terjemahan bukan Al-Quran. Yang kita nak faham ialah membaca ayat Al-Quran tu sendiri ya, dalam bahasa Arab tu. Quranan Arabiyah. Okey. So ini sebagai imbasan ya untuk kenapa kita menggunakan korpus Quran.com ni untuk membantu. Okey, pada masa yang sama tadi saya juga mengingatkan kita pembelajaran kita juga dibantu oleh penggunaan yang ini ya, iaitu Al-Quran tafsir dan perkata ya. Al-Quran tafsir dan perkata. So di sini kita juga akan dapat melihat ayat-ayat di mana dalam surah yang kita boleh lihat secara terperinci walaupun tidak detail berbanding dengan korpus tadi, tapi banyak maklumat-maklumat yang tidak ada di dalam korpus juga dibantu di sini ya. So contohnya kalau kita nak melihat wa yuqimuna, kita tekan di sini ya. So dia akan membagi maklumat kepada kalimah wa yuqimuna ni dengan juga detail ya, dibagikan juga 3 huruf akar dan juga kata terbitan yang bersangkut paut dengan wa yuqimuna ni. Dan di sini juga kalau kita tekan di bawah ni, klik untuk selanjutnya, banyak lagi maklumat-maklumat yang kita boleh guna dapati ya daripada digital Al-Quran ni ya. So dia membantu kita bentuk 4 temannya, wazannya keempat. Jadi wa yuqimuna ni adalah fi'il mudhari' bentuk wazan yang keempat ya. Ini paparan saya gunakan dengan menggunakan apa? Nox Simulator ni. Ya, Nox Simulator ni dia punya driver dia untuk menjalankan aplikasi Quran dan tafsir tadi ya, yang ni iaitu yang kita lihat di atas ni ya. Pada masa yang sama, kalau tuan-tuan juga familiar dengan pemacu yang lain iaitu BlueStack. Ni BlueStack. Sekarang ni saya buka BlueStack pula. Okey. Mana ke belakang read ikut. Okey. Okey. Nak bawa pergi school. So dua-dua boleh pakai ya. Sama ada Nox Simulator ataupun BlueStack player ni juga, tapi ada sedikit perbezaan ya. BlueStack ni sebenarnya lebih bagus, tetapi perlu upgradekan dia ya, perlu tambah lagi beberapa ciri lain untuk dia berfungsi dengan lebih baik ya. Sekarang ni basic saja. Ya, kalau basic itu boleh kita gunakan untuk melihat ya. Tapi ada limitation dia yang basic ni. Contohnya kalau Nox Simulator tadi yang ni Nox Simulator,
kalau screen kita touch screen, ya. So kita actually sebenarnya boleh besar dan kecilkan ayat tu dengan gunakan jari lah. Ya, sebab dia touch screen, tetapi BlueStack ni yang basic ni dia tak boleh. Ya, dia tak boleh. Saya cuba dia tak boleh. So ada limitation dia. Tapi ada cara lah nak membesarkan tulisan ni. Sebagai contohnya kita pergi ke kanan ni, kita boleh tukar saiz tulisan tadi dengan mengubah di sini, ya. Mengubah saiz dia. Kalau nak besar, besarkan belah kanan. Ya, kita akan nampak tu caranya. So mungkin dia basic feature ni dia limited sikit, ya. Tapi kalau kita upgrade dia lagi, ya, bertambah baik. Okey, ini sebagai imbasan saja, ya. Dan pada masa yang sama kita juga akan gunakan Arabic keyboard ni, ya. Arabic keyboard ni untuk membantu penulisan kita, ya, mengeja kalimah-kalimah tu supaya pastikan apabila kita membaca, kita sebenarnya boleh mengeja dia dan menulisnya, ya. Kalau setakat membaca, menyebut saja tak cukup. Dia tak kemas lagi. Boleh tapi tidak kemas. Ya. So kita nak Al-Quran ni betul-betul kemas, ya. So dengan ada keyboard ni kita boleh buat latihan menulis kalimah, menulis ayat-ayatnya sekali supaya kita betul-betul mengenal, ya, kalimah-kalimah dan ayat-ayat yang kita bincangkan, ya. Okey, so kita balik kepada senarai yang kita telah bincangkan sebelum kita bercuti raya itu, ya, yang bersangkut paut dengan apa? Ya, qaul ni ialah sebenarnya qaulun lah, ya, daripada qaf waw lam, ya. Di atas ni tidak ada disebutkan qaf waw lam, tapi kalau kita nak lihat di manakah dia berkaitan dengan qaf waw lam tu, kita pergi ke bahagian dictionary ni. Ya, di sini pun ada tulis the root qaf waw lam, tapi dalam Rumi. Ya. Kalau nak tengok jawinya, pergi tekan di sini, ya, Quranic Dictionary ni dia bawa balik kita kepada paparan di sinilah, ya, bersabitnya perbincangan kita, iaitu kalimah yang dibangunkan pada qaf waw lam dalam Quran ada terdapat 1722, ya. So maknanya kalau di paparan ni, yang ni dia senaraikan semua 1722 tu, ya. Okey, di dalam berbagai-bagai kumpulan, ya. Daripada atas sekali kumpulan apa kita lihat, ni kumpulan kata kerja, verb, form 1, ya. Tu. Kemudian verb form 1 tu kalau kita lihat berapa banyak, ada disebut di sinilah, 1618 kalimah yang mengambil bentuk kata kerja, bentuk satu, maknanya wazan satu, ya. Kemudian 2 kali dalam bentuk dia kata kata kerja wazan ke-5, ya. Lepas tu kata nama, ya, 2 jenis kata nama di sini. Lepas tu 92 kali dalam bentuk verbal noun, iaitu isim masdar. Yang tu yang kita telah bincangkan sebelum ni, ya. Dan 4 kali digunakan dalam bentuk active participle tu ialah isim fa'il, ya, isim fa'il. Qailun adalah isim fa'il, qaulun adalah isim masdar. So kita bincangkan yang ke-92 kali ni yang digunakan, ya. So macam mana kita nak pergi ke situ? Kita tarik je cursor ni, ya, terus ke bawah bahagian isim masdar, iaitu di sini, ya, verbal noun. Ni dia, ya, verbal noun. Ya, yang ni yang kita bincangkan. So kita tekan mana-mana ayat di sini, pilih mana. Lepas tu kalau kita nak senaraikan hanya isim masdar punya grup, kita pergi kepada concordant ni, ya. Concordant. Inilah, ya, yang muka 1 dan muka 2. Muka 1 sebanyak 50 case, ya. Dan muka 2 ada 42
dua kes ya. So hari ini saya nak kongsikan secara ringkas saja, tak pergi secara detail di muka surat 2 ya. Setelah kita buat perkongsian di muka surat muka 1 dulu, sepatutnya sekarang kita boleh mula mengenal apa kalimah-kalimah yang disenaraikan dalam muka surat 2 ya, dari konteks apa 3 kumpulan, sama ada kalimah tu dalam i'rab yang marfu' ataupun mansub ataupun majrur ya. Cuba kita lihat secara laju saja, secara ringkasnya. Apakah tanda marfu'? Kita akan lihat lam tu akan berbaris hadapan dhammah. Kalau mansub, huruf lam tu akan mengambil baris atas, sama ada tanwin ataupun tidak ya, dua-dua adalah mansub. Kalau dia majrur, dia akan mengambil, lam tu akan mengambil baris bawah ya. Kita tak bincangkan ini secara detail, kita lihat saja ya daripada senarai ini. Adakah kita dah boleh mengenal? Maka kita tengok ayat pertama, kita tengok al-qawlu, lam tu baris hadapan, bermakna al-qawlu ni adalah isim yang marfu'. Ya, i'rab dia, status dia adalah nominatif. Marfu' tu maknanya nominatif. Nominatif maknanya dia subject matter, dia independent ya, dia tidak dipengaruhi oleh orang lain ataupun kalimah lain di dalam ayat tu. Okey. Yang kedua, lam sekarang berbaris atas. Bermakna yang ni adalah isim yang mansub dah. Yang ni marfu', ini mansub ya. Lam baris atas, lam baris depan menunjukkan dia singular ya. Kalau dia berjamak, dia akan ada tambahan di hujung dia. Yang ni pun sama ya. Tidak ada tambahan, bermakna singular yang mansub. So bila dia mansub, bermakna dia accusative. Accusative maknanya ada kalimah lain dalam ayat tu yang mempengaruhi dia, yang menyebabkan dia mengambil mansub ya. Sebab keadaan mansub bagi kalimah kata nama ialah ada seseorang lain ataupun sesuatu lain yang memberi kesan ya kepada status dia daripada marfu' kepada mansub ya. Biasanya adalah kalimah kata kerja. Ya, so dalam konteks ni, yang inilah kata kerja dia, yang inilah yang baru ni ya, membuatkan al-qawlu bertukar kepada al-qawla. Jadi status dia bertukar daripada nominatif kepada accusative, iaitu daripada marfu' kepada mansub ya. Okey. Tengok di bawah pun sama, lam baris atas. So maknanya yang ni tadi adalah mansub, yang ni pun mansub juga ya. So dan mansub di sini adalah berbeza dengan mansub di sini ya, sebab mansub ni banyak kaedah yang menukarkan status dia kepada mansub. Yang ni status kerana ada kata kerja membuatkan al-qawla ni ialah maf'ulun bih, iaitu objek ya. Tetapi di sini qawla ni dia menjadi mansub kerana dia khabar kepada kana ya, dia khabar kepada kana. Kalau ada khabar biasanya ada juga isim dia, dan dalam ayat ni kita nanti boleh carikan di manakah isim kana. Tapi qawla ni adalah khabar kepada kana, dia juga mengambil status yang mansub ya. Kita lihat yang ni pula, sekarang ni lam berbaris bawah ya. Yang baris bawah tu ada lam. Lepas tu qawliha. So yang ni bermakna yang status ni adalah majrur. Qawli adalah majrur disebabkan oleh min, iaitu harfun jar dari. Min tu makna dari ya. Bila ada harfun jar, jadi kalimah selepasnya mengambil baris bawah ya. Semalam kita dapat soalan daripada Tuan Kamarul kita dalam WhatsApp ya, bertanya tentang, tapi rakan-rakan kita tak ada menjawab lagi ya. Dia mintakan penjelasan min qablu min ba'du ya. Itu satu perbahasan yang menarik ya untuk kita bincangkan ya. Kalau ada min, kenapa pula qablu ya? Dia tidak qabli ya, Kamarul ya. Juga ba'du.
Itu satu perbincangan yang bagus kita cari jawapannya. Tapi secara ringkasnya kita akan tengok qablu tu kalau dia tidak mengambil peranan sebagai mudhaf, ya. Kalau dia tidak mengambil peranan sebagai mudhaf, dia akan mengambil baris hadapan, bukannya baris bawah, ya. Begitu juga ba'du tu dia isim zaraf zaman. Dia kalau dia tidak berperanan sebagai mudhaf, dia akan mengambil baris sebabnya, yang itu saya sendiri pun masih lagi mengkaji kenapa dia tidak mengambil, ya. Tapi secara peraturannya itu apa yang berlaku kepada isim zaraf, kerana dia hanya berperanan sebagai isim saja, tidak berperanan sebagai mudhaf. Kalau dia mudhaf, dia akan ambil baris bawah. Contohnya min qabliha, ya. Qabliha, qabli, ha tu adalah mudhafun ilaih, qabli itu adalah mudhaf, disebabkan oleh min dia jadi min qabliha, bukannya min qabluha. Tetapi kalau tak ada min, dia masih lagi marfu, qabluha. Itu cara kita nak mengenal, ya. Kenapa dalam konteks isim zaraf dia jadi macam tu, ya. Itu hanya berlaku kepada isim zaraf, dia ada keunikan, dia ada exception, ya. Sepatutnya kita ingat min qabli tidak, ya. Kalau dia tidak berperanan sebagai mudhaf, dia min qablu, ya. Dalam ayat min qablu wa utu bihi mutasyabiha, contohnya di dalam Al-Baqarah tu, ya. Sebab dia hanya nak menyatakan qablu tu sebagai isim saja dan bukannya mudhaf, ya. Dalam konteks ini tidak ada kena-mengena dengan isim zaraf lah. Ini ada isim biasa. So kalau isim biasa selepas min, so dia tetap mengambil majrur, ya. Dan bila sebab dia berperanan sebagai mudhaf, jadi lam tu tidak mengambil tanwin, ya. Dia tidak boleh bertanwin. Sebab tu qauli bukannya qaulin, ya. Itu cara mengenal. Okey, al-qaulu kita sama dengan yang atas, dia adalah isim makrifah yang marfu, ya. Makrifah ada alif lam, takrifah tu menjadikan dia isim makrifah yang marfu, ya. So kalau dia isim marfu, so status dia mestilah nominatif. Dalam konteks ini dia adalah subjek, iaitu fa'il, ya. Dia adalah fa'il kepada kata kerja waqa'a ni. Waqa'a ni adalah kata kerja fi'il madhi. Jadi ada subjek dia, fa'il dia. So fa'il dia mesti mengambil nominatif, iaitu marfu. Sebab tu di sini marfu, ya. Sebagaimana di sini ni dia bukannya man sabaqa alaihi. Sabaqa ni adalah kata kerjanya, ya. Lepas tu ini dia punya subjek dia, fa'il dia. Itu sebab itulah dia mengambil bentuk yang marfu. Okey, yang ni pun samalah, ya. Waqa'a, ya, beza dia ada penambahan waw saja. Ya, kalau tidak dia konteks dia sama. Waqa'al qaulu. Jadi al-qaulu adalah fa'il kepada waqa'a, ya. So dia adalah pelaku, ya, iaitu isim yang melakukan perbuatan waqa'a tu. So dia mestilah marfu. Okey. Yang ni al-qaula adalah isim makrifah yang mansublah, lam berbaris atas, so menunjukkan dia yang mansub, ya. So kalau mansub bermakna apa dalam konteks ayat ni? Dia adalah maf'ulun bih lah, ya. Dia maf'ulun bih kepada kalimah kata kerja apa? Wassalna, ya. Wassal ini adalah fi'il madhi. Macam mana kita nak mengenal fi'il madhi? Ada pelaku dia na di hujung kalimah wassala. Asalnya wassala ditambah dengan na, jadi lam tu disukunkan, ya. Bila dia bergabung jadi sukun, itulah menunjukkan ini adalah fi'il madhi. So fi'il madhi ada objek. Dalam konteks ni fa'il dia ialah na, jadi dia al-qaula adalah objek. Yang berbeza dengan sini, ya, yang ni ada kata kerja,
fa'il dia al-qawlu. Itu fa'il dia. Ya. Jadi fa'il dia al-qawla adalah objek, ya, maf'ul bih di dalam konteks ayat, ya. Okey. 7.50 ya. Okey, kita sampai di situ saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi besok, ya. Kita melihat secara ringkas saja, ya, daripada tanda-tanda kalimah tu, ya. Dia mesti memberi tunjuk kepada kita, ya, apakah jenisnya dan apakah konteksnya, ya. So bila kita faham itu, barulah kita boleh memahami macam mana dia akan digunakan ataupun digunakan di dalam ayat tu, ya. Barulah kita memahami, ya, dan kita boleh terjemahkannya dan memahami ayat-ayat tu, ya, insya-Allah. So insya-Allah kita sambung lagi besok, ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih Dr. Kamal. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Kamal.